إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di surau kita dan kita solat Isya, solat tarawih ya. Kemudian kita sambung dengan tazkirah ringkas sebagaimana biasa. Ringkas lah ya, 20 minit. Di mana pada malam ini saya nak berkongsi tentang apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Al-Azkar. Ya. Kenal Nawawi kan? Dan ana selalu sebut nama beliau ketika mengajar kuliah fiqh di sini. Kerana dalam banyak-banyak fuqaha, the scholars of Islamic jurisprudence, An-Nawawi antara jagonya. Dan keilmuan beliau, ketokohan dan kesarjanaan yang diketengahkan oleh beliau tidak hanya tertumpu kepada mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan buku-buku beliau sebenarnya dirujuk dalam semua aliran. Ya. Dalam bidang-bidang yang bermacam-macam. Dia karang buku fiqh, bukan mazhab Syafi'i saja yang rujuk kan. Hatta buku dia Al-Majmu' considered as one of the fiqh encyclopedia. Buku fiqh Al-Majmu' beliau bukan buku fiqh mazhab Syafi'i. Memanglah dia banyak sebut tentang Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i in detail kan. Tapi dia satu standard encyclopedia, mausu'ah. Sebaris dengan encyclopedia yang lain seperti Al-Mughni. Encyclopedia ni makna buku yang very comprehensive. Kalau fiqh bukan satu aliran, bukan satu mazhab, tapi dia memberi pendedahan kepada mazhab-mazhab dan aliran-aliran yang lain. Ya. Majmu' bukan buku mazhab Syafi'i saja yang dia sebut, tapi mazhab-mazhab yang lain lah. Begitu juga dengan Al-Mughni, ya, banyaklah kalau kita nak sebut. Hak klasik. Di samping buku-buku mausu'ah yang moden lah. Ya. Yang moden ni tuan-tuan boleh rujuk Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya. Fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala yang baru wafat. Berapa tahun? 2-3 tahun lepas kan? Buku tu di-upgrade kepada Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Asalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya. Kemudian di-upgrade kepada Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Sebenarnya dia lebih kurang buku yang sama. Mausu'ah fiqh beliau daripada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dia buku yang sama. Cuma hak tu dia lebih detail, dia upgrade sikit. Dia ada buat sikit perubahan, ada tokok tambah sikit. Ya. Tu hak model-model lah ya. Baik. Dan begitu juga buku-buku beliau yang lain seperti Syarah Sahih Muslim. Itu juga satu buku encyclopedia. Buku yang very comprehensive. Ya. Dan mungkinlah ada buku-buku yang lain. Termasuk juga buku beliau Al-Azkar. Pernah dengar kan? Kau tak pernah dengar? Ada kuliah zikir sini? Ada? Ada? Dia baca buku zikir mana? Tak ada buku. Dia ajar saja. Al-Azkar ialah buku zikir dikarang oleh An-Nawawi rahimahullah. Yang kita boleh kata buku zikir yang muktabar lah. One of the recognized zikir book. Satu buku yang muktabar. Bahkan buku itu amat maklum sekali. Di samping buku-buku zikir yang lain. Walaupun dari sudut
kandungannya mungkinlah ada sebagai hadiah tidak sahih dan seumpamanya, tapi antara buku zikir dirujuklah yang amat bersesuaian untuk dipelajari. Sama ada di peringkat bawahan, menengah, atasan bahkan. Ya. Kita di universiti memang tak ada subjek zikir, tak ada. Allah Ta'ala alam lah. Ya. Tapi kebiasaan pensyarah bila menukilkan suatu nukilan daripada zikir, kebiasaan mereka akan nukil daripada An-Nawawi. Ya. Hatta saya sendiri pun personally banyak saya rujuk dan ambil daripada buku itu. Ya. Walaupun kita ada rujukan daripada buku-buku yang lain. Tapi tak tahu, kita selesalah dengan buku itu. Dan kalau tuan-tuan lihat buku itu, dia memuatkan tak kurang daripada 342 bab. Merangkumi beberapa kitab. Ya. Ada kitab Azkarus Salah wal Azan, kitab zikir solat dan azan, ya. Selepas dia sebut tentang konsep-konsep zikir lah, dan zikir-zikir yang terafdal, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kemudian dia masuk bab-bab sikit kan, permulaan bangun tidur apa semua tu, masuk bab solat tu, kitabus salah wal azan. Lepas tu adalah kitab-kitab yang lain, dicampur-campur keseluruhan dengan babnya ada 342 bab. 342 chapters. Ya. Sekira-kira kalau kita khatam buku ini, khatam tu, saya pun tak khatam lagi. Nak khatam macam mana kan? Rujuk dia takkan khatam. Tuan-tuan tengok buku-buku setengah-setengah ustaz kita kan, buat live. Belakang dia penuh dengan kitab tu. Khatam semua ke? Ya. Buku ni kadang-kadang untuk rujukan saja. Ya. Masuk bilik pensyarah, buku saja kan, ada 2-3 almari. Kadang-kadang buku tu kita tengok macam tak bersentuh pun. Ya tak? Untuk rujukan. Ya. Di Gombak tuan-tuan, kita ada kedai buku agama Arab lah, nama dia Fajak Ulung. Buku tu dulu di Kerinci. Zaman saya belajar tahun 1997 di pusat matrikulasi UIA di Lembah Pantai. Masa tu dia di Kerinci. Saya jalan kaki tu daripada bukit Lembah Pantai tu nak pergi Kerinci, nak pergi kedai dia. Masa tu main kampus di PJ. 1999 bila main kampus di PJ buka, bila main kampus di Gombak buka, main kampus di PJ tutup. Dia pindah pergi Gombak Batu Lima, buat kat situ kedai buku dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google, kedai buku Fajak Ulung. Antara kedai buku Arab yang ada di Selangor yang baguslah. Ada lagi tempat lain di Kajang umpamanya, tapi situ agak sophisticated lah. Yang agak advance. Buku pun dia susun ikut ISBN apa semua. Cantiklah buku tu. Saya tuan-tuan dulu-dulu lah. Ya. Saya selalu pergi kedai buku tu. Boleh kata seminggu sekali. Kadang-kadang saya masuk kedai buku tu, tak beli buku pun. 2 jam duduk dalam tu. 3 jam duduk dalam tu. Belek sikit. Balik tak beli buku pun. Ada yang beli, ada yang tak beli. Ya. Cashier dia ada 2 orang. Satu orang Arab, nama dia Abdullah. Dia daripada Eritrea. Kan. Eritrea ni bahasa dia bahasa Arab. Ya. Afrika sana lah. Ya. Satu lagi, saya lupa nama hamba Allah tu. Tapi dia student master UKM. Dia buat part time di situ. Ya. Baik. Jadi nak cerita, pasal apa kita sebut Fajak Ulung? Kat mana tadi? Tak apa, balik tadi. 342 bab kan. Banyak tu. Nak sebut khatam tadi, khatam. Betul tak? Saya pun tak khatam, tapi bolehlah dibuat rujukan. Buku ni tak ada syarat khatam. Tak khatam pun tak apa. Hatta kalau kita belajar bahkan, saya tak ada niat nak khatam pun. Saya belajar di sini, saya ajar di sini fiqh tu kan. Tak khatam pun tak apa. Tapi nak khatam lah, nota tu. Dan begitu di tempat-tempat yang lain. Ya, kita ajar tafsir. Ada surah tuan-tuan, saya ajar tafsir Al-Baqarah. 9 tahun lah. Kan? Tak cakap tempat tu, bahaya, rahsia. 9 tahun. 9 years. Mana ada khatam Al-Baqarah baru ayat yang ke-24. Tapi ada juga setengah surau saya ajar baru 5-6 tahun dah, tapi dah ayat 100 lebih dah, dekat 200 ayat. Adalah, beza-beza lah kan.
Ya, tak khatam pun tak apa. Kerana bukan kita nak khatam sangat pun. Tapi kita nak memberi pendedahan sebaik dan sebanyak mungkin bila kita membicarakan tentang satu-satu ayat. Ya. Tapi kalau dapat khatam lagi bagus, ya. Same goes to Al-Azkar. Walaupun ada banyak 342 chapters. Oh banyak tuan nak perhabis tu. Daripada kitab Azkarus Salah sampai Kitabul Istighfar. Dia punya ending dia ialah kitab istighfar. Jadi bab sampai 342. Macam buku Riyadhus Salihin lah. Tahu kan Riyadhus Salihin kan? Ada berapa bab dalam Riyadhus Salihin? Kau tak pernah balik Riyadhus Salihin? Tu ada situ kan? Tapi syarah Riyadhus Salihin tu, Buhjatun Nazirin lah. Syekh Hilali. Betul tak? Riyadhus Salihin Nawawi punya juga. Kalau Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar. Kalau Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kalam Nabi lah. Ni kalam Nabi dah sudut zikir, ni kalam Nabi dah sudut banyaklah. Kerana Riyadhus Salihin ada ratus-ratus bab juga. 372 bab kalau tak silap. Tengok balik. Lama tak sebut kan. 372 chapters. Merangkumi semua benda lah dalam Riyadhus Salihin. Sebab tu dulu saya pernah pergi satu interview session untuk dapat tauliah. Tapi tak cakap lah negeri mana kan. Bahaya. Ya. Kita bawa buku nipis-nipis. Bawa buku Dr. Syahrin Jasa, Fadilah Amalan. Adalah 2-3 buku saya bawa buku nipis-nipis. Sampai panel tu kata, Ustaz semua buku ni je ke hajar? Saya kata adalah buku lain, tafsir Ibnu Katsir, takkan saya nak bawa kot, tebal berat. Tapi banyak saja buku ni lah, dia banyak tempat kan. Ini cerita lama dah ni, dekat 10 tahun lepas kan. Kenapa Ustaz tak ajar kitab-kitab muktabar? Cik. Saya kata tak apalah, insyaAllah lain kali, next time. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, kalau Ustaz nak ajar tasawuf, sebab saya tengok Ustaz ni tak ada buku tasawuf ni. Kalau Ustaz nak ajar tasawuf, Ustaz nak ajar kitab mana? Saya kata, saya nak ajar Riyadhus Salihin lah. Oh, dia kata, Ustaz, tu kitab hadis Ustaz, tu bukan kitab tasawuf. Oh, dia kata macam tu, saya pun hurailah sikit kan. Kita bacalah Muqaddimah Nawawi tu. Saya kata, inilah buku tasawuf yang paling baik. Betul tak? Tasawuf ni kerohanian. Mana ada kerohanian yang lebih baik daripada kerohanian Rasulullah SAW? Bahkan buku tu memang Nawawi mulakan dengan Kitabul Ikhlas. Mana ada benda yang lebih baik melainkan ikhlas kalau dalam bab kerohanian. After Kitabul Ikhlas, Kitabu At-Taubah atau Babut Taubah, bab taubat pula. Mana ada benda yang lebih baik daripada taubat? Ikhlas dengan taubat benda pop dalam kerohanian. Kan dia bawa mai hadis Nabi. Inilah saya kata buku tasawuf yang paling baik. Lepas tu orang dapat 2 bulan tauliah, saya dapat 10 bulan pada muka. Saya kata bercakap tentang kerohanian, bukan bercakap hakikat, tarekat, makrifat. Saya kata inilah tasawuf Nabi, kerohanian Rasulullah. Mana ada lebih baik daripada ini? This is the best. Purity, self purity dia panggil kerohanian, tasawuf kan. Nak balik tadi kan. Jadi 342 bab. Nanti tuan-tuan tengok baliklah yang tak pernah tengok tu. Tapi saya sarankan. Zikir ni tak tahu banyak tak apa, tapi kita adalah rujukan kita. Baik. Dalam Al-Azkar tu, kalau puasa dia ada kitab Azkarus Siyam. Kitab Azkarus Siyam ataupun kitab Azkaris Siyam. Kitab tu mudhaf, azkari tu mudhafu ilaih, baca bawah lah kan ustaz ya. Kan salah baca baris kan bahaya juga kan. Kena react nanti. Kitabu Azkaris Siyam. Kitab zikir puasa. Ya. Yang saya kira dalam banyak-banyak kitab zikir puasa antara yang sikitlah babnya. Ada 6 bab saja. Hadisnya pun tidak banyak. Sebab tu kalau tuan nak belajar zikir puasa paling mudah sekali. Pasal tak banyak zikirnya. Bahkan tak banyak hadis-hadis yang ada dalam hal itu. Mana ada banyak zikir Ramadan? Ada banyak ke? Tak ada. Ada maksurat Ramadan. Ratib Ramadan ada? Ada. Zikir Ramadan ni paling sikit sekali. Nawawi buat mari 6 bab. Nanti tuan-tuan tengoklah sendiri satu-satu. Saya nak cerita belaka susah juga kan. Saya ni buka pintu saja. Nak bagi faham. Ya, dalam istilah dakwah dia panggil tashwik.
Ya. Nak jadi ustaz ni bukan belajar ilmu tafsir saja, hadis saja, bab dakwah pun kena belajar juga uslubud dakwah, the methodology of dakwah, metod nak ajar orang kan. Degree ada subjek tu, master ada subjek tu. PhD ya tak ada subjek tu. PhD research kan. Ya. Tashwik ni mana kita memberi pendedahan kepada suatu perkara untuk orang rasa nak tahu, kemudian dia cari sendiri ya. Ya. Kita nak sebut, saya benar nak baca satu hadis ya, tapi saya nak bagi gambaran am tentang sumber hadis yang saya ambil daripada buku tu lah. Walaupun hadis itu sebenarnya daripada kitab Sunan Turmuzi, tapi sebab Nawawi bawa mari hadis tu. Baik. Dalam kitab Siam atau kitab Azkari Siam ini ada 6 bab. Dia ada satu bab tu, itulah bab zikir as-saum. Dia ada kitab Azkarus Siam, hak besar tu, kitab zikir-zikir puasa. Lepas tu dia adalah zikir ketika melihat bulan. Bulan baru masuk kan? Tiap-tiap awal bulan tu ada zikir yang digalakkan kita baca. Ya. Masuk bulan baru je baca zikir tu. Masuk bulan baru je baca zikir tu. Satu bulan bulan pertama lah, bulan yang Islam tu lah ya. Ya. Kalau Ramadan, satu Ramadan hari itulah. Malam satu Ramadan tu, satu anak bulan tu kan. Bacalah doa tu. Dia ada 2-3 doa lah. Nanti tuan-tuan tengok sendiri, hafal sendiri lah. Saya ingat, tapi sebab nak cepat kan. Ya. Dari sudut hadis itu adalah ketika yang sahih dhaifnya, tapi ada ulama kata saya, ada ulama kata. Tapi boleh diamalkan, bahkan digalakkan. Ya. Tuan-tuan kalau doa awal tahun tuan-tuan baca, tapi doa awal bulan tak baca. Sedangkan yang ada dalam syarak, bahkan dalam sunnah Rasulullah, walaupun ada pertikaian sikit sebanyak, awal bulan yang ada. Tapi awal bulan tak baca, awal tahun baca. Betul tak? Kata betul? Ya. Lepas tu dia buat mari zikir apa lagi ya? Zikir tak apa, ana ingat tapi nak ni sikit. Bismillah. Pertama, zikru may yaqulu idza ra'al hilal. Zikir bila dia melihat anak bulan, awil qamar ataupun bulan tu sendiri. Kemudian yang kedua ialah zikrus saum, zikir puasa. Ni saya nak sebut ni. Kemudian ada 4 bab yang lain, itulah zikir ketika dia berbuka, ya. Bukan zikir puasa, saya tak nak baca itu. Saya nak baca zikir yang berbuka tu. Pertama zikir melihat anak bulan, yang kedua zikir puasa, yang ketiga zikir ketika berbuka. Yang keempat zikir ketika kita bagi orang berbuka. Kita makan makanan yang diberi oleh orang lain. Ya. Orang bagi kita makan. Buka puasa di masjid, buka puasa di surau macam tu. Atau di rumah orang tertentu. Kita baca doa tu. Ya. Kemudian yang kelima doa, dia panggil doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah. Kemudian satu lagi zikir i'tikaf. Hak nombor 3 tu. Zikir ketika berbuka. Ya. Bukan zikir berbuka. Saya bukan nak baca yang tu. Saya nak baca zikir, dia panggil zikir puasa lah, nombor 2. Zikir puasa. Zikir puasa tu dia bagi 2 hadis. Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana bila kita berpuasa, kita diajak bergaduh ataupun ada orang nak cari pasal dengan kita. Kita pun kata inni shaim, aku berpuasa. Itu satu bentuk zikir juga dan amat-amat digalakkan, berpahala. Ya. Aku berpuasa. Aku berpuasa. Sebut 2-3 kali pun tak apa. Hatta kata An-Nawawi yaquluhu marratain au aksar. Dia boleh baca 2 kali atau lebih. Sebab dah hadis Nabi itu Nabi ulang kan, ada beberapa riwayat. Satu lagi dia bagi hadis daripada Abi Hurairah yang diriwayat oleh Imam Turmuzi rahimahullah. Dan beliau kata hadis hasanun sahih. Hadis ni hasan lagi sahih. Itulah Nabi SAW berkata, salah satu da'awatin la turad. Ya. Nabi kata ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama Nabi kata da'watus shaim hatta yuftir. Yang kedua Nabi kata al-imamul adil dan yang ketiga da'watul mazlum. Kata Nabi ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama ialah da'watus shaim hatta yuftir.
doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Itu nombor satu sekali. Ya. Yang mana kadang-kadang kita jarang beri perhatian dan kita tak rasa kepentingannya. Apa dia? Kita bila berpuasa, doa kita mustajab. Ya. Maksudnya kita boleh doa dan minta pada Allah apa saja ketika kita berpuasa dan dia mustajab di sisinya. Based on that hadis lah. Oh, saya tak minta pun tak rasa mustajab, Ustaz. Mustajab ni bukan boleh main rasa-rasa. Ataupun saya minta tak dapat, Ustaz. Rasa macam tak dapat. Tapi kok Allah Ta'ala bagi yang lain. Ya. Sebab itu, dalam syarak, fiqhud doa, the science of doa, merupakan satu ilmu yang penting untuk kita pelajari. Malah kena ada satu subjek, termasuk di Masjid Surau. Fiqhud doa, the science of doa. Ya. Pasal, unfortunately lah, ada juga di kalangan kita, termasuk ustaz-ustaz pun kadang-kadang doa ni pun, tak tahu nak cakap lah kan. Ya. Tepat tak patut doa, dia doa. Tepat hak patut doa, dia tak doa. Doa hak waris, dia tak baca lagi. Tak tahu, saya pun tak faham lah. Sebab tu, biarlah kan, kita ni bukan bagus sangat pun. Kita kadang-kadang, contohlah lepas semayang kita, orang doa kan. Kadang-kadang kita bukan tak nak berdoa. Tapi kadang-kadang hak baca doa tu pun kita dengar, tak betul manalah dia baca doa tu. Ya. Ataupun ada, tak ni lah kan. Pasal kita belajar. Kecuali kalau orang tu saya yakin dia baca doa dengan baik. Saya akan doa bersama-samanya. Seriously. Ya. Sebab itu kita lihat, kadang-kadang di tengah tempat lagu lain, di tengah tempat lagu lain. Dulu tak ada, sekarang ada. Saya fake doa, saya ajar, termasuk zikir juga. So far satu surau je. Asal 2 surau, tapi satu surau tu ajar 4-5 kuliah, dah stop dah. Tahu pasal apa kan. Tapi ada satu surau lagi, Alhamdulillah lah. Tapi ada banyaklah persoalan-persoalan yang diutarakan oleh jemaah. Pasal jemaah mereka ni rajin nak belajar. Pun dah berumur, dah veteran. Kadang benda-benda yang sipa-sipa yang berlaku lah. Ya. Baik, balik pada yang tadi. Ya. Doa. Jadi Nabi kata doa yang mustajab ialah bila seseorang itu berpuasa sampai dia berbuka. Poin saya ialah kita banyakkan berdoa ketika kita berpuasa. Itu saja. Ya. Dan saya sendiri, personally, kalau saya tak baca hadis ni pun, saya pun, bukan kita tak tahu, pasal hadis ni kita dah belajar lama, dah tahu lama, tapi lupa. Kan? Tiba-tiba bila kita balik buku ni balik, jumpa balik bab tu, rewind balik ataupun revise balik, baru kita ingat balik. Kan? Sebab itu sebenarnya kalau kita nak ajar benda-benda yang bersabit dengan preparation for Ramadan, persiapan untuk Ramadan, sebenarnya walaupun ada banyak perkara, yang perlu kita ulang kaji balik, pada hemat saya lah 3 benda je. Pertama, fiqhus siam. Fiqh puasa. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, perkara membatalkan puasa, sunat-sunat puasa. Itulah fiqhus siam kan. Yang kedua ialah asrarus siam. Rahsia-rahsia puasa. Tujuan-tujuan puasa, kemaslahatan puasa. Dan yang ketiga ialah azkarus siam. Zikir-zikir puasa. Ni pun kena diketengahkan juga. Kita kena belajar juga. Sikit-sikit pun tak apalah ya. Baik, jadi Nabi kata mustajab. Jadi kita, saya tak tahu, Ustaz baru tahu. Jadi from today on, kita cuba. Jadi bila kita puasa, banyak doa. Kan? Doa bukan susah pun. Ya tak? Asal doa saja. Sampai dia berbuka. Jadi bila kita buka tu, boleh rasa, doa jugalah. Jadi daripada puasa sampai berbuka. Ya? Jadi itu penting sekali. Ya. Kedua Nabi kata imam yang adil dan yang ketiga ialah doa orang yang dizalimi. Ya. Jadi 3 perkara ni amat penting sekali untuk kita tahu di mana doa ketiga-tiga golongan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan pada hadis itu. Jadi balik kepada kita yang masih berpuasa berbaki, saya ingat dalam 21 hari lagi kot. 21 hari ya. Jadi sama jugalah ya, kita cubalah untuk memperbanyakkan doa kita ketika kita berpuasa. Ya.
Of course lah setelah kita berbuka malam, qiyamul lail dan seumpamanya. Tapi siang tu jangan lupa. Mudah-mudahan. Kerana kita sentiasa tidak boleh lari daripada berdoa kepada Allah. Memang kita kena berdoa. Sebab tu doa tuan-tuan, antara benda yang paling mudah untuk kita amalkan. Zikir juga. Ya. Yang jadi payah-payah tu pasal kita tak belajar. Kalau kita belajar kan, antara amalan yang paling atau yang termudahlah untuk kita lakukan adalah berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Ya. Mudah sekali. Walaupun di sana ada adab-adabnya, walaupun di sana ada sunnah-sunnahnya, tapi walaupun sebahagian kita mengamalkan dan sebahagian lagi kita tidak mengamalkan, tidak ada masalah sama sekali. As long as kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan perkara yang bercanggah dengan doa itu sendiri. Ya. Mungkin ada sikit sebanyak yang kita buat tak menepatilah fiqhul doa atau fiqhul azkar. Fiqh doa atau fiqh zikir kan. Tapi as long as dia tidak mencacat celakan atau membatalkan orang kata apa, perkara-perkara penting bersabit doa, tak apa. Tapi sebaik-baiknya kita belajar jugalah. Tapi kalau kita doa masuk pada perkara yang dilarang, itu amat-amat di inilah ya. Pasal hari ni pun nak kena ingat juga, kadang-kadang kita orang kata apa, cubalah diajar perkara yang kadang-kadang bersalahan, bercanggah kan. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya kata setakat itu dulu. Untuk lebih lanjut tuan-tuan boleh rujuklah buku tu mudah-mudahan. Dan untuk penutupnya, mudah-mudahan kita dapat meneruskan rutin kita selepas ini, semayang dan sebagainya sehingga akhir Ramadan nanti ya. Dan kalau tak ada apa-apa, kita boleh berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Aku Al-Azhar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.